Ini soalan SPM tahun 2011. Diberi satu graf XY melawan X kuasa 2. Kemudian diberi persamaan tak linear. Dia ni, ini kalau diberi bentuk macam ni tak linear lah ni. Ini bukan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan tak linear dia. Persamaan iaitu 3Y sama dengan P tolak 1X tambah 12 per X. Soalan yang pertama, ungkapkan persamaan ini dalam bentuk linear. Jadi kalau soalan kertas 1, dia suruh terus lengkapkan sebab dia punya graf ni dah siap. Grafnya dah ada. Jadi kalau kertas 2, kita kena lukis graf dulu. Dah lukis graf baru kita tukar dia persamaan tu kepada bentuk linear. Okey. Jadi caranya ialah kita nak ungkapkan dia kepada bentuk linear. Tengok dekat dia punya paksi Y. Jadi dekat paksi Y nya dekat situ ialah XY. Dekat sini Y sahaja. Ini Y 3Y. Jadi kita kena jadikan dia sebagai XY. 3 ni pun tak nak, kena tambah X pula lagi supaya dia jadi XY. Jadi kat sini mula-mula pindahkan 3. Pindahkan 3 ke sini. Dia akan jadi Y sama dengan P tolak 1. Oleh kerana kita pindahkan 3 ni darab, pindah sini jadi bahagi. Bahagi 3. Okey, ada X kat situ. Tambah 12 per X. Bila kita pindahkan bahagi 3, dia bukan bahagi dekat sini je. Patutnya dia bahagi panjang, bahagi 3 semua sekali. Tapi saya buat asing-asing. Bahagi 3 sini, bahagi 3. Yang sebelah sini pun bahagi 3. Oleh kerana dia bahagi, dia letak di bawah. Tak je di depan X tu. Dia jadi macam tu. Okey, kemudian apa lagi nak buat? Kita kena tengok dia punya dekat sini paksi X-nya pula. Dekat sini tadi, ni baru jadi Y. Dia ada X. Jadi untuk dapatkan supaya jadi sama XY, maka kita darabkan semua sekali ini dengan X. Supaya dia jadi XY. Maka dekat sini kita darabkan dia, maka kita dapatlah dia XY sama dengan, ini darabkan dengan sini, dapatlah P tolak 1 per 3. X darab X, X kuasa 2. Tambah 12 bahagi dengan 3 dapat 4. X bahagi X habis. Jadi tinggal dapat macam ni. Jadi inilah dia. Bila dia kata ungkapkan persamaan dalam bentuk linear, inilah dia bentuk linear dia. Iaitu yang ini merupakan paksi Y. Ini X kuasa 2 merupakan paksi X. Dan 4 dekat sini adalah merupakan dia punya C. Pintasan Y-nya. Okey. Jadi kalau cikgu nak tunjuk dia, bentuk dia macam ni. Ini Y besar. Yang ini. Tapi sebenarnya kalau dalam exam, awak dah tunjuk macam ni dah betul dah. Sebab cikgu ni nak beri penerangan bahawa ini bentuk linear. Jadi mesti bentuknya Y sama dengan M, X tambah C. Dia mesti ada C. C dekat sini dia tak ada X, tak ada Y. 4 ni lah. Ini C dia. M-nya ialah yang ini. X-nya, paksi X-nya ialah X kuasa 2. Okey, yang ini. Okey, sekarang soalan B. Diberi kecerunan QR ialah negatif 2. Sebab ni garis lurus, ni Q, ini R. Kecerunannya ialah negatif 2. Cari nilai P dan nilai Q. Kecerunan. Jadi tu sebab cikgu buat macam ni tadi. Y-nya ialah XY. Kecerunannya ialah P tolak 1 per 3. P tolak 1 per 3 adalah sama dengan kecerunan. Iaitu kecerunannya dah dibagi negatif 2. So samakan dengan negatif 2. Okey. Kemudian kita selesaikan ini. P tolak 1 sama dengan bawa ke sini jadi darab. Negatif 2 darab 3 negatif 6. Maka P sama dengan negatif 6 tambah 1 jadi negatif 5. Jadi itu nilai P. Soalan yang kedua, cari nilai T. T dekat sini, ini kosong, ini X, ini Y. Dan ini ialah merupakan pintasan Y. Pintasan Y-nya ialah 6T. 6T. Pintasan Y-nya dan pintasan Y dah tahu tadi 4. Jadi 6T sama dengan 4, maka T sama dengan 4 per 6. Jangan lupa jawapan mesti dipermudahkan kepada 2 per 3. Ni kalau keliru macam ni, awak boleh je buat macam ni. Paksi Y-nya ialah XY. Paksi X-nya ialah X kuasa 2. Sebab tengok kat sini kan. Okey, apa dia kecerunan? Kecerunan ialah P tolak 1 per 3. Dan apa dia C? C-nya ialah 4. Lepas tu baru buat perbandingan dia. Okey, pergi kepada soalan yang kedua, hukum linear ni. Soalannya ialah cari nilai P dan nilai Q. Diberi persamaan
diberi pemboleh ubah X dan Y ini dihubungkan oleh persamaan P per Y sama dengan 1 tolak Q per X kuasa 2. Okey, ini soalan SPM tahun 2012. 2012. Ini tadi 2011. Tiap tahun ada 2012. Okey. Diberi di sini graf garis lurusnya ialah 1 per Y melawan 1 per X kuasa 2. Okey, sebelum kita cari nilai P dengan nilai Q, kita tengok persamaan asal yang diberi. Jadi persamaan asalnya ialah ada P per Y sama dengan 1 tolak Q per X kuasa 2. Okey, jadi di sini paksi Y-nya ialah 1 per Y. Tak mau ada P. Jadi P ini kena pindahkan. Tinggalkan dekat sini 1 per Y sahaja. P ni tak nak. Sebab dekat paksi X pula dah. Dekat paksi Y dekat sini tak boleh ada perkali P. Dia mesti kalau Y 1 per Y macam tu. Jadi dekat sini P ini kena pindahkan. Jadi untuk pindahkan ni berada di atas. Bila pindahkan ke sini dia jadi di bawah. Jadi bahagi. Okey. Jadi bermaksud sekarang ni kalau pindahkan dia dapat 1 per letak kat bawah super P. Ini bila pindahkan P ke sini jadi bahagi. Atas ini bukan kosong Bila pindah ini dia jadi 1. Tinggalkan 1. Dia tolak dekat sini. Q per dengan ada P tadi dah pindah ke bawah. Jadi P. Sini ada X kuasa 2. So letak X kuasa 2. Dua-dua ni terletak di bawah. Dah dapat macam tu. Kemudian tengok. Sekarang kita dah dapat Ini adalah merupakan paksi Y-nya. Ini. Tengok sebab sama dah 1 per Y, 1 per Y. Jadi ini paksi Y. Okey. Kemudian yang tak ada X dengan Y ni tak ada. Ini 1 per P. Dia tak ada X ada Y. Maksudnya yang ini ialah dia punya C. C mesti tak ada X tak ada Y. Kemudian dekat sini ada tolak Q per P X kuasa 2. Jadi yang ini ada per X kuasa 2 ini ialah 1 per X kuasa 2 adalah bersamaan dengan dia punya paksi X. Paksi X dia. Ini kalau ada 1 kat sini, jadi maksudnya yang ini paksi X ni. Jadi yang di hadapannya ini iaitu negatif Q per P adalah merupakan dia punya pintasan. Jadi ni dah terbalik dah. Jadi dia tak ikut susunan. Kalau saya ikut susunan jadi macam ni. 1 per Y sama dengan negatif Q per P. Okey, saya keluarkan 1 per X kuasa 2 ini supaya kita nampak ini adalah merupakan paksi X-nya. Ini depannya kecerunan. Dan tambah dengan 1 per P. Ini baru betul. Ini paksi Y, ini M-nya, ini paksi X dan yang ujung ini C. Barulah Y sama dengan M, X sama C. Okey, bila kita nak cari nilai P, tengok kat mana letaknya P. P kat sini. 1 per P, sini pun ada. Tapi kalau kat sini ada Q. Jadi kita ambil yang P saja. 1 per P adalah bersamaan dengan C. Bersamaan dengan C. Dan kita tengok dekat graf. C adalah pintasan. Pintasannya ialah 2. Jadi samakan dengan 2. Maka 1 sama dengan 2P dan P adalah sama dengan 1 per 2. Okey. Jadi seterusnya nak cari nilai Q, kita tengok pula. Q dekat sini. Q negatif Q per P adalah sama dengan kecerunan. Okey. Tapi kecerunannya tak diberi. Jadi kita kena kira. Kena kira sendiri kecerunannya. Jadi cikgu kira kat sini Kecerunannya adalah sama dengan, ini koordinatnya, koordinat sini, kalau pintasan Y-nya ialah 2, maka koordinat sini ialah X-nya 0, Y-nya 2. Ini dia. Jadi ini X1, Y1, sini X2, Y2. Jadi untuk kira kecerunan ialah Y2 tolak Y1, 6 tolak dengan 2, bahagi 5 tolak 0. Jadi kita dapat kecerunannya ialah 4 per 5. Jadi kita letak kat sini. Negatif Q per P sama dengan kecerunan iaitu 4 per 5. Dah tak silang. Tapi kita dah tahu tadi kan P-nya ialah setengah. Masuk kan? Okey, boleh buat macam ni juga. Negatif 5Q sama dengan 4 darab P. Ni darab sini, ni darab sini. 4 darab dengan P dan P-nya ialah setengah. Gantikan. Jadi ni potong dengan ni dapat 2. Jadi Q adalah sama dengan, sini ada 2.
Ini negatif 5 darab, pindah sini jadi bahagi. Tanda negatif masih bawah Yang kita tukar ialah dari darab jadi bahagi. Tanda negatif masih di bawah. Jadi jawapannya Q ialah negatif 2/5. Ya. Yes. Kalau masa kita kira kecerunan tu, kalau kita ambil 02 tu sebagai X2, Y2, M kita salah ke? Betul. Sama juga. Kau terbalik kan? Sini S1, Y1, sini S2, Y2 tak ada masalah. Jawapan masih dapat sama juga. 4/5. Boleh? Oh, Boleh. okay.